melihat kembali tentang penghijrahan Nabi SAW atas tajuk perbincangan kita pada malam ini, iaitu matlamat ataupun objektif penghijrahan Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala qaidil mujahidin wa imamal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah kita sama-sama manjatkan setinggi-tinggi tanda syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana masih lagi diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini sama-sama kita dapat hadir dan sama-sama kita dapat berkumpul dan sama-sama kita dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam ini akan sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usaha kita untuk sama-sama mempertingkatkan keimanan serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pada malam ini saya nak ajak tuan-tuan untuk kita melihat kembali tentang penghijrahan Nabi SAW atas tajuk perbincangan kita pada malam ini, iaitu matlamat ataupun objektif penghijrahan Nabi SAW. Jika kita merenung di dalam kehidupan kita, sebenarnya tuan-tuan, banyak penghijrahan yang berlaku. Banyak penghijrahan yang berlaku. Bermula kita berada di dalam rahim ibu kita. 9 bulan, ada yang awal sikit, ada yang kurang sikit. Selepas daripada itu, kita akan berhijrah daripada alam rahim ke alam dunia. Hijrah seperti mana yang tuan-tuan maklum dari segi bahasa, memutuskan, meninggalkan ataupun berpaling daripada sesuatu itu, sama ada tempat, sama ada benda, suasana, ataupun sikap. Jadi daripada rahim ibu kita akan berhijrah, kita akan memutuskan, kita akan meninggalkan, kita akan berpaling daripada rahim ibu ke alam dunia yang kita sedang nikmati hari ini. Alam dunia ini tuan-tuan, ada senang, ada susah. Ada sukacita, ada duka cita. Itulah yang namanya alam dunia. Dan alam dunia ini seperti mana yang kita maklum, alam untuk kita bercucuk tanam, menambah amalan, mempertingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas daripada itu, kita akan berhijrah daripada alam dunia kepada alam akhirat. Alam dunia ke alam kubur, minta maaf. Alam kubur ni ataupun disebut sebagai alam barzakh. Dan alam barzakh ini ataupun alam kubur ini, seperti mana yang kita maklum juga, dalam dua keadaan, kata Nabi SAW, al-qabru rawdatun min riyadil jannah wa hufratun min hufratin nar. Saat kita berada dalam kubur esok, ada dua keadaan. Kubur menjadi raudah, dan kubur juga akan menjadi hufrah, iaitu laluan ataupun disebut sebagai jalan, jalan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada itu, kita akan berhijrah sekali lagi daripada alam barzakh ataupun alam kubur ini tuan-tuan, kita akan berhijrah sekali lagi ke alam yang namanya alam akhirat. Dan alam akhirat ini, seperti mana juga yang kita maklum, kita akan dihisab, kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tanpa pengecualian walaupun seorang. Alam akhirat. Alam akhirat ini ataupun
kita maklum, iaitu padang mahsyar. Kita akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar. Dan pada waktu itu tuan-tuan, setiap seorang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap seorang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan selepas daripada itu kita akan berhijrah lagi ke alam yang kekal abadi. Selama-lamanya, sama ada kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam syurga ataupun sebaliknya. Dan inilah yang kita sebut tadi, dalam kehidupan kita ini kita akan melalui proses penghijrahan ini. Kebanyakan manusia tuan-tuan yang berjaya, mereka yang suka kepada penghijrahan. Orang yang berjaya, orang yang berhijrah. Sebab dengan adanya hijrah akan mewujudkan suasana yang baru. Kerana dengan hijrah itu juga akan mewujudkan cabaran yang baru, persaingan yang baru. Bukan setakat itu, dia akan mewujudkan kreativiti, proaktif. Dan juga orang berhijrah bersedia untuk mengambil risiko. Sama dia berhijrah, yang kita sebut tadi, rumah ke kerja, memang cukup risiko. Tapi itulah yang namanya kejayaan seorang itu saat dia berhijrah. Yang lebih hebat lagi, dia mampu untuk nak menulis sejarah dalam hidup dia. Teringat saya, ingat tuan-tuan begitu juga. Ayah kita pernah kerja sana, pernah kerja sini. Dia cerita kepada kita, ayah pernah duduk sini 5 tahun, ayah pernah duduk sini 10 tahun. Sejarah penghijrahan dia cukup hebat. Sehingga kita berjaya dalam kehidupan. Jadi kita begitu juga tuan-tuan. Saya ingat tuan-tuan bekerja pun ada penghijrahan yang berlaku dalam kehidupan kita. Rumah pun begitu juga. Kita akan berhijrah. Dan kita akan menemui yang kita sebut tadi, cabaran baru, dan kita akan jumpa persaingan yang baru dalam penghijrahan itu. Dan kita melihat bagaimana para sahabat berhijrah. Contoh bagaimana Muaz bin Jabal berhijrah daripada Madinatul Munawwarah ke Yaman. Yang mana Nabi SAW utuskan Muaz bin Jabal berhijrah membawa agama ini. Hijrah membawa agama. Penghijrahan Muaz bin Jabal ke Yaman, dan kita melihat perkembangan Islam di Yaman cukup hebat. Sehingga hari ini. Bukan setakat itu, perkembangan Islam daripada Yaman masuk ke Indonesia dan masuk ke semenanjung Tanah Melayu. Hasil daripada penghijrahan sahabat. Kalau tak ada penghijrahan itu tuan-tuan, kita pun tak tahu kita ni Allahualam. Kalau tidak ada penghijrahan para sahabat, kita pun tak tahu kita ni nak jadi apa. Sampai kita boleh beramal dengan agama Islam hingga hari ini. Kita melihat bagaimana Islam itu masuk di benua Eropah. Perkembangan Islam cukup positif. Melalui Turki, Islam masuk melalui Turki dan terus berkembang di Eropah. Sampai hujung Eropah Islam itu masuk. Islam itu masuk pula di benua Afrika. Melalui jalan Sudan ataupun jalan Mesir. Islam itu masuk. Perkembangan Islam cukup positif. Sampai ke Cape Town. Islam itu masuk. Hasil daripada penghijrahan para sahabat. Jika kita melihat tuan-tuan, jika kita melihat balik sejarah Nabi SAW. Sejarah Nabi SAW pernah berlaku penghijrahan. Tahun yang ke-5 dan tahun yang ke-7 setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Nabi diangkat menjadi Rasul ketika Nabi berumur 40 tahun. 40 tahun. Dan 13 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul saat Nabi berada dekat Mekah. Maknanya umur Nabi 40 campur dengan 13, 53 tahun. Tahun yang ketiga, tahun yang ke-5 dan tahun yang ke-7. Nabi diangkat menjadi Rasul, berlaku penghijrahan kali pertama dalam Islam. Hijrah kat mana tuan-tuan? Hijrah di Habsyah. Daripada Mekah ke Habsyah. Sebab apa penghijrahan itu berlaku? Tahun ke-5. Rupanya tengok balik dalam sejarah, tahun ke-3,
Tahun keempat Nabi diangkat menjadi Rasul, kita melihat bagaimana penderitaan yang dialami oleh para sahabat cukup hebat. Umat Islam pada ketika itu diseksa. Bilal bin Rabah diseksa. Batu besar diletakkan di atas badannya. Khabbab bin Irth, besi yang dipanaskan ditekap di belakang badannya. Tahun ketiga. Penderitaan yang dialami orang Islam cukup hebat pada saat itu, tuan-tuan. Ada sahabat yang dibunuh. Ada sahabat yang dibunuh. Ammar bin Yasir. Yasir bin Amr, bapaknya dibunuh. Maknya dibunuh. Tahun ketiga. Sebab apa, tuan-tuan? Mekah ni tuan-tuan, negara yang tak aman untuk berdakwah. Lalu berhijrah para sahabat ke tempat yang namanya Habsyah yang agak lebih aman untuk berdakwah. Itu sejarah menceritakan saat Nabi berada 13 tahun di Mekah, hanya 84 orang saja yang meluk Islam. Bang, 13 tahun. Hanya lebih kurang 84 yang disebut oleh Ibn Hisham di dalam kitabnya. 84. Nabi berhijrah kat Madinah. Perkembangan Islam cukup positif. Tahun ke-9 Nabi berhijrah, berpatah balik dekat pembukaan kota Mekah. Suku daripada penduduk Madinah yang bersama dengan Nabi ketika buka kota Mekah, 10,000 orang. Maknanya suku. Maknanya dah 40,000 penduduk Madinah yang masuk Islam. Hanya 9 tahun je. Jadi tuan-tuan, Mekah tak aman. Jadi berhijrahlah para sahabat ke negara yang aman, iaitu Habsyah. Walaupun rajanya beragama Nasrani. Akan tetapi, walaupun Nasrani, mereka membenarkan Islam itu disebarkan di negaranya. Mekah tak boleh sebar Islam. Sebar Islam, kena seksa, kena bunuh. Bayangkan tuan-tuan, penghijrahan itu daripada Mekah ke Habsyah. Jarak dia lebih kurang 480 km daripada sini ke Kelantan. Betul lah, Kelantan berapa kilo? 200, 300. Pulang balik lah lebih kurang lah. Jauh lah bang. 6-7 jam berkenderaan. Yang ni pula merentasi dua benua. Benua Asia, Mekah, benua Asia. Merentasi pula dekat benua Afrika. Benua Afrika. Merentasi juga Laut Merah. Bang, waktu tu nak merentasi Laut Merah bang, dengan apa tu bang? Tapi Islam perlu disebarkan. Dakwah perlu diteruskan. Hijrah perlu dilakukan. Kalau tidak, umat Islam akan diseksa, dibunuh. Lalu sahabat pun pergi. Positif Islam itu saat berdakwah. Dan kita melihat tahun yang kelima, tahun yang kelima ataupun tahun yang keenam, tahun yang kelima ataupun keenam, Nabi diangkat menjadi Rasul. Kita melihat betapa tuan-tuan, tahun yang ke-9, kita melihat bagaimana seramai 30 orang daripada Nasrani Najran, daripada Habsyah tu, dia berhijrah pula ataupun dia balik ke Mekah untuk jumpa Nabi, untuk mengisytiharkan keislaman mereka. Hasil daripada dakwah para sahabat cukup positif. Itu kita sebut tadi, matlamat hijrah ini kita sebut tadi, dakwah. Dakwah perlu diteruskan. Dan dakwah ini perlu kita bawa sekali dengan agama. Inilah yang namanya penghijrahan yang terbaik dalam hidup kita, yang boleh kita buat. Mana saja kita pergi tuan-tuan, bawa agama. Hijrah mana sekali tempat yang kita pergi, kita bawa agama sekali. 30 orang daripada Nasrani Najran datang ke Mekah, memeluk agama Islam, mengisytiharkan keislaman mereka 30. Hanya beberapa tahun sahaja setelah dakwah itu diperluaskan di Habsyah. Yang hebatnya tuan-tuan, tahun yang ke-7, jadi kelima, keenam kan? Tahun ke-7, kita melihat bagaimana rajanya yang beragama Nasrani mengiklankan keislamannya di
Habsyah. Raja dia masuk Islam. Ini di antara yang namanya kesan daripada hijrah itu sendiri. Baik. Tahun yang ke-10 Nabi diangkat menjadi Rasul. Berlaku sekali lagi penghijrahan daripada Mekah ke Taif. Tahun yang ke-10. Yang ni Nabi pergi sendiri. Nabi pergi sendiri. Bersama dengan seorang sahabat yang bernama Zaid bin Harisah. 2 orang pergi. Matlamat penghijrahan ini, Nabi mencari kumpulan sasar. Tempat baru untuk berdakwah. Berdakwah begitu kadang-kadang tuan-tuan, tempat ni tak lagi, pergi tempat lain, tak lagi tempat lain, kita pergi tempat tu. Begitulah konsep berdakwah. Tak apalah, mungkin peringkat awal tak terima, kita pergi tempat lain dulu. Di Taif. Taif ni tuan-tuan, jarak dia daripada Mekah lebih kurang 75 km. Sini ke Kelang. Lebih kurang sini ke Kelang ada 75. Bolehlah lebih kurang. Dan Taif ini dengan Mekah, Taif ini dianggap pinggiran Mekah lah, begitu. Pinggiran Mekah. Orang kampung. Orang kampung ni biasanya hatinya mulia, baik, orangnya tak garang-garang kan. Orang kampung. Kan? Beradab, berakhlak. Itulah sasaran yang Nabi nak lakukan kepada penduduk Taif. Indah khabar daripada rupa. Saat Nabi nak bawa Islam, bagaimana penduduk Taif mengarahkan pemuda-pemuda Taif baling batu. Baling batu ke arah Nabi SAW. Mereka tidak terima Islam itu. Disebarkan di Taif. Nabi berdarah, tuan-tuan, tubuh Nabi berdarah. Nak tanya tuan-tuan, saat kita berdakwah ni, kalau begitulah keadaannya bang, kita pun angkat kaki lah bang. Betul lah. Kalau kita cakap dengan orang baik-baik, jom ke masjid. Apa hal? Hubur asing-asing tau. Oh. Kita nak sekali hayun ke ataupun macam mana bang? Cakap baik-baik, jomlah ke masjid. Jom tabligh kan, dia panggil, jom ke masjid hari ni, ada program. Dan saat Nabi ajak penduduk Taif ini, itulah balasan kepada Nabi SAW. Di baling batu oleh penduduk Taif. Saat Nabi di baling batu, tuan-tuan, berdarah tubuh Nabi SAW, datanglah yang namanya Malakul Jabal. Raja ataupun malaikat yang menjaga 2 gunung Taif. Mempelawa Nabi untuk menterbalikkan 2 gunung ni. Sehingga memusnahkan Taif. Bang, kalau orang datang kat kita, boleh tak aku nak balas balik seperti mana yang dia balas? Tak. Katakan kita kena pukul ataupun kita kena maki hamun ke saat kita berdakwah. Ada orang datang seorang nak cover kita. Boleh? Aku bagi balik dia. Mungkin kita akan mengatakan, silakan. Tapi Nabi SAW, tuan-tuan, dia tak balas seperti mana yang apa yang mungkin kita lakukan. Bang, berdarah tubuh bang. Malaikat offer untuk menterbalikkan 2 gunung Taif ini. Apa jawab Nabi? Nabi jawab, seraya Nabi berdoa kat tangan, Allahumma ighfirli liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan dosa kepada kaum aku. Sesungguhnya kaum aku ini tidak tahu. Ini dakwah, tuan-tuan. Dakwah ini bukan semua orang faham. Bukan semua orang tahu. Saat orang datang ke kita satu ketika mungkin nak belajar Islam, nak belajar agama kepada kita. Mungkin dia nampak kita ni sentiasa pergi masjid surau. Nak minta belajar. Dan waktu itu kita kena berlapang dada. Sebab semua orang bukan reti, bukan faham dengan agama ini. Saya pernah dalam hidup saya, tuan-tuan, saya ingat tuan-tuan juga mengalami situasi seumpama itu. Ada orang tua ni, tuan-tuan, dia datang jumpa saya, dia nak mengaji Quran. Alif beta je bang. Umur dah 70. Datang nak mengaji Quran. Saya kata, tak ada orang lain ke? Dalam hati saya, tak ada orang lain ke? Umur 70, nak belajar alif beta. Agak-agak tuan-tuan nak ajar tak?
Fikir 2-3 kali. Kalau nak aku ajar orang tua ni, tuan-tuan pun tahulah, sekali ajar, sebulan dia tak datang. Cuti manjang. Yalah, sakit lah itu ini, cucu lah itu ini. Saya duk fikir tu je lah. Jadi saya buat syarat kat dia. Boleh mengaji pakcik, tapi dengan syarat, selepas asar, duduk belakang tiang. Sekali tak datang, fail. Terus saya tak nak ajar lagi lah. Oh boleh Ustaz, boleh. Test power. Sehari, 2 hari, 3 hari, konsisten. Yang dia betul-betul nak mengaji. Ajar orang tua ni mudah je tuan-tuan. Tak payah lama-lama. Orang tua-tua ni penat ni. Alif betul, sadaqallahul azim. Baik, cukup. Besok babi ibu pula. Lusa tatitu pula. Udah. Jangan lama-lama. A-I-U je bang. Cukup. Tapi konsisten lah uncle ni. Konsisten. Sampai huruf ha, yang ni sebulan. Ha, hi, hu. Yang ni susah sikit. Nak sebut ha, hi, hu dalam ni memang cukup susah. Terjelai lidah dia. Yang ni memakan masa hampir 2 bulan. Ha, hi, hu je sebab huruf dia sebab mari kat sini kan. Sukar nak disebut. Maklumlah. Kita ABC tak ada bentuk kali huruf yang keluar daripada anak tekak ni. Akhirnya tuan-tuan, kejayaan kepada pakcik ini cukup hebat. Kejayaan. Itu disebut tadi. Siapa pun mereka tuan-tuan, datang nak belajar agama ke apa namanya, kita kena berlapang dada. Sebab hasil daripada itu, selepas daripada beberapa tahun, akan menghasilkan keputusan yang baik. Sehingga uncle tu akhirnya lepas 5 tahun menjadi imam. Bukan di masjid lah, di surau. Kalau pada awal lah kita tolak dia, kita akan rugi. Dia sudah dakwahnya. Dia dakwah ni bukan waktu tu dan orang tak terima. Mungkin kemudian daripada itu akan terima seperti mana berlaku dalam penghijrahan ini. Jadi Nabi pun balik. Taif orang tak terima Islam. Tak apa. Saat Nabi balik tuan-tuan, Nabi duduk satu tempat, kebun. Tiba-tiba datang seorang pemuda Nasrani yang bernama Edas. Datang jumpa Nabi, mengiklankan keislamannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Bang tiba-tiba datang minta masuk agama Islam. Penduduk Taif tak terima. Ini yang kita sebut tadi. Kita kena menerima hakikat saat kita berdakwah kepada jalan Allah SWT. Okey, di dalam masuk Islam, Nabi pun nak balik ke Mekah. Nabi singgah di satu tempat yang namanya Nakhlah. Dan pada malam tu Nabi berdoa kepada Allah, merintih dan merayu cerita tentang bagaimana penduduk kaumnya itu sendiri yang menolak agama Islam. Dan pada saat itu Nabi SAW baca Quran dan sebagainya. Suratul Ahqaf ayat 9, ayat 31. Suratul Ahqaf ayat yang ke-29 hingga 31 menceritakan tentang bagaimana jin pada waktu itu dengar apa yang Nabi baca. Al-Quran. Jin dengar. Nabi baca Quran pada malam itu. Dan cerita ini diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Suratul Ahqaf. Tuan-tuan boleh rujuk 29 hingga 31. Jin ini tuan-tuan dia balik kepada kaum dia. Diberitahu tentang kebenaran Al-Quran, bla 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 bla. Al-Quran ini sebagai petunjuk hidayah. Dalam tafsir Baghawi, bagaimana tuan-tuan 70 orang daripada kalangan jin ini datang jumpa Nabi SAW, mengiklankan keislaman dia. Allahu Akbar. Jin pun masuk Islam. Ini dakwah tuan-tuan. Bukan hanya kepada manusia kita berdakwah ini, rupanya jin pun dengar kuliah kita. Bang, jin pun dengar kuliah bang. Jin pun ni jin-jin Islam, jin-jin baik yang nak kepada agama ini. Dia macam kita juga. Kita makan, dia makan, kita kahwin, dia pun kahwin. Kita beranak, dia pun beranak. Kita hidup, dia hidup, kita mati, dia pun mati. Cuma bedanya kita tak nampak dia, yang dia nampak kita. Itu hikmah dia. Kalau kita nampak dia bang, tak cukup kaki kita lari bang. Sebab mereka ini lebih ramai berbanding kita ni. Kita ni hanya 1% atas dunia ini. Mereka ada 9%. Bilangan mereka cukup ramai. Dan teknologi mereka jauh lebih maju daripada kita. Jangan baik-baik walaupun jin. Teknologi mereka jauh lebih moden daripada
manusia ini. Bayangkan, kalau dikelip sekali tuan-tuan, ke Mekah dia pergi. Betul. Dia kelip sekali ke Mekah dia pergi. Kita kalau kelip-kelip, tertidur kita. Cuba kelip tengok. Tertidur confirm. Dia boleh terbang sana, dia boleh terbang sini bang. Jin boleh terbang. Lepas tu pula dia boleh menyerupai pula kan. Kita muka ni je lah. Dulu kini dan selama-lamanya. Jadi tuan-tuan, kita sebut tadi, dakwah bukan hanya di kalangan manusia yang menerima agama ini, malah jin juga menerima dakwah ini. Yang penting bagaimana kita nyampaikan agama ini kepada orang lain. Jin duk follow je, duk dengar je. Apa yang baik dia akan sampai kepada kaum dia. Dia tahu malam tadi ada satu ustaz cerita pasal kita lah, dia kata. Oh ya ke? Cerita pasal jin. Oh ya tak iyalah, Islam ini begini bla 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 bla. Mungkin dia ajak kawan-kawan dia datang duduk bersama dengan kita dengan ceramah pada malam ini. Kan? Tak tanya dia. Tanya dia. Dia angguk tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, tahun yang ke-13 Nabi diangkat menjadi Rasul 13 tahun di Mekah. Tahun ke-13 itulah berlakunya penghijrahan yang hakiki, iaitu daripada Mekah ke Madinah. Persoalan dia tuan-tuan, sebab apa Nabi nak pergi Madinah ni? Nabi tak pergi ke Habsyah, tapi tak pergi ke Taif, ataupun Nabi tak pergi ke tempat lain, tapi Nabi nak pergi Madinah. Rupanya Madinah ini tuan-tuan, Madinah ini sebelum Nabi pergi, Nabi dah utus seorang sahabat yang bernama Mus'aib bin Umair. Mus'aib bin Umair ini seorang pemuda yang handsome, yang berwawasan, yang karisma, pandai bercakap, orang kaya pula tu. Nabi utuskan pemuda ini untuk pergi ke Madinah. On off, begitulah. Tengok di Madinah ni apa benda yang boleh disebarkan di Madinah ini. Itu Nabi sebelum pergi, bukan Nabi sekonyong-konyong pergi Madinah tuan-tuan. Ingat, Nabi bukan sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong. Saja-saja nak pergi Madinah, rupanya dah ada plan awal. Plan awal. Sebelum Nabi nak ke sana, ke Madinah. Rupanya Madinah ini tuan-tuan, tempat yang cukup kondusif untuk berdakwah. Cukup kondusif, tempat yang berpotensi untuk berdakwah. Dan Madinah ni juga tempat yang berpotensi untuk mendirikan masjid. Kat Mekah 13 tahun, Pak Jahal dengan Pak Lahab tak bagi bina masjid. 13 tahun Nabi tak boleh bina masjid, dakwah pun tak boleh. Tapi di Mekah seperti mana yang tuan-tuan maklum, penghijrahan itu berlaku, Masjid Quba dapat didirikan, betul Masjid Quba dapat didirikan. Nabi sampai Madinah, Nabi dapat mendirikan masjid yang namanya Madinatul Munawwarah. Tak ada halangan penduduk Madinah ni. Nabi dapat mendirikan masjid. Yang kedua, Nabi dapat menyatukan masyarakat Aus dan Khazraj. Berbalah puluhan tahun. Aus dan Khazraj ini tuan-tuan, bila tilik-tilik dalam sejarah, rupanya mereka dia adik-beradik bang. Adik-beradik kalau berbalah, nak baik balik susah kan? Aus Khazraj ini berbalah antara adik-beradik sebenarnya. Berbalah tak pernah baik. Dan mereka ini sanggup berbunuhan di antara adik-beradik Aus Khazraj. Puluhan tahun sebelum Nabi datang ke Madinah. Allahu Akbar. Saat Nabi datang dekat Madinah, terdirinya masjid. Di tempat masjid itulah boleh menyatukan perpaduan ummah ini. Memang masjid yang kita sebut, yang kita maklum, one stop center. Dan masjid inilah tempat perpaduan ummah. Bukan tempat lain, bukan di Giant, bukan di pasar malam, bukan di dewan-dewan. Ni tempat perpaduan ummah yang Nabi bina sendiri. Dan di Madinah juga kita maklum bagaimana Nabi dapat mendirikan negara Islam. Ini klimaks yang nama penghijrahan yang Nabi buat di Madinah. Tapi Nabi dapat mendirikan negara Islam Madinah berteraskan dengan syariat Islam. Berteraskan dengan syariat Islam.
Nabi wujudkan yang namanya Piagam Madinah lah, ni kita sebut sebagai undang-undang tubuh ataupun dustur dalam negara itu, antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Sama-sama memacukan ekonomi negara. Kita orang Islam dan orang bukan Islam pun sama-sama bantu. Orang Islam dengan orang bukan Islam sama-sama menjaga keselamatan negara. Macam kita lah satu keluarga Malaysia lah, lebih kurang istilahnya begitulah tuan-tuan. Istilahnya begitulah. Kita dan diberikan kebebasan beragama. Allahu Akbar. Termeterainya perjanjian ini dengan orang bukan Islam di Madinah. Dan selepas daripada itu, umat Islam makin ramai, Nabi pun mendaulatkan yang namanya syariat Islam di Madinah. Dan undang-undang Islam dapat ditubuhkan di Madinah hanya untuk orang Islam saja. Setelah undang-undang tubuh itu diwujudkan. Jadi tuan-tuan, itulah di antara objektif yang Nabi SAW berhijrah di Madinah. Baik. Kalau kita ceritakan tentang penghijrahan ini terlalu memakan masa yang agak lama. Jadi malam ni saya nak ambil dia punya pengajaran ataupun ibrah yang berlaku penghijrahan ini. Apa ibrah yang boleh kita ambil? Satu. Yang pertama iaitu untuk mencapai matlamat. Kita sebut tadi matlamat hijrah tajuk dia. Untuk mencapai satu-satu matlamat ataupun objektif, kena ada 3 perkara ni bang dalam hidup kita. Yang pertama, kena ada management by objektif, Jawanya kata. Kena ada perancangan. Hidup kita ni kena ada perancangan. Nak keluarga bahagia. Apa perancangan dia? Nah, wujudkan. Kita nak balik kampung. Ada perancangan, matlamat. Nak balik kampung tujuan untuk apa? Bukan kita sekonyong-konyong keluar ni. Nak gimana? Entah, aku pun tak tahu. Mesti ada tujuan dan matlamat. Yang ni tuan-tuan kita kena wujudkan dalam diri kita. Apakah matlamat? Dalam kita bekerja pun ada visi, misi dan objektif kan? Yang ni. Mesti ada. Mesti kita capai matlamat, objektif dalam sebuah organisasi itu sendiri. Jadi yang pertama, matlamat tu kena jelas lah, matlamat tu. Yang kedua, disertai dengan doa. Kita orang Islam, kata Nabi SAW, doa itu ibadat. Bangun tidur kita baca doa. Nak pergi tandas baca doa. Betul? Keluar tandas doa. Pakai baju doa. Tengok cermin doa. Makan doa. Lepas makan doa. Nak pergi kerja start kereta doa. Allah Akbar. Kehidupan kita sehari ini penuh dengan doa. Apa tujuan? Dapat keberkatan, nak keselamatan, itu ini. Jadi dalam hidup kita, titipkan sekali dalam matlamat yang kita nak bina dengan doa ni bang. Jangan tinggal doa dalam hidup manusia ini. Udu'uni astajib lakum, kata Allah. InsyaAllah doa pada Allah, Allah akan perkenankan. Cuma doa ini ada yang cepat, ada yang lambat dalam hidup kita. InsyaAllah Allah akan berikan selagi mana kita berdoa kepada Allah. 2. Yang ketiga, ya tawakal. Yang ketiga, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dah kita rancang, apa yang dah kita doa, dah kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berjaya, berjaya. Alhamdulillah. Ada yang kita rancang, ada yang kita doa, tiba-tiba tak berjaya, betul? Tak menjadi. Maka apabila tak menjadi, dah kita dah tawakal kepada Allah, kita serah. Dah. Itu namanya takdir. Kita dah buat semua perkara. Itu namanya takdir. Jangan kita salahkan takdir sehingga kita yang namanya bertawakul kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena bertawakal, bukan tawakul. Jadi dalam hidup kita, pastikan untuk nak capai matlamat, kena ada yang namanya plan strategi yang begitu hebat yang kita rancang. InsyaAllah kita akan mencapainya. Itu satu. Yang kedua tuan-tuan, dalam syariat Nabi Muhammad untuk nak mencapai matlamat, sebarang bentuk kebatinan adalah ditolak.
Matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat tidak menghalalkan cara. Dalam syariat Nabi Muhammad, cara tu kena betul untuk capai matlamat yang kita sebut tadi. Bolehkah jika kita nak capai satu objektif itu, kita gunakan perkara-perkara yang luar daripada luar daripada kaedah manusia itu sendiri? Tak boleh. Contoh, nak kuat. Nak kuat contoh. Dia gunalah ubat-ubat kuat lah. Contohlah ubat-ubat yang tak ikut syariat lah contohnya. Nak kuat tapi dia menggunakan kaedah-kaedah kebatinan untuk nak mencapai matlamat dia. Dulu orang kata, orang tua dulu, masa saya kecil, dia kata kalau kau nak handsome, kau guna minyak dagu katanya. Oh, ya ke? Guna minyak dagu, celet sini, insya-Allah kita akan handsome katanya. Oh, ya ke? Nak capai matlamat itu, perkara yang dalam bentuk yang macam ni adalah dilarang. Apa lagi tuan-tuan? Nak jadi kuat, nak jadi kebal, makan kaca. Nak jadi kebal tu, antara dia punya syarat, makan kaca setelah ditumbuk. Wah, nak jadi kebal sampai ke peringkat itu, itu lalu pula jalan di atas bara api. Wah, ini lain macamnya ni nak kebal ni. Nampak nak capai matlamat jadi kuat, tapi syariat dilanggar. Lumur pula, minyak kat badan dia. Kebal. Lepas tu pakai spender aja. Wah, inilah salah tu. Ini tak betul ni. Jadi kita sebut tadi, dalam syariat Nabi Muhammad SAW, apa saja bentuk kebatinan adalah dilarang sama sekali. Kita kena ikut kaedah biasa. Kaedah manusia yang boleh menerima matlamat itu. Contohlah tuan-tuan, Nabi SAW berhijrah. Nabi berhijrah sampai Madinah ni tuan-tuan, hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan. Jaraknya lebih kurang 500 km. Daripada Mekah ke Madinah. Hampirlah. Sampai ke Madinah hampir sebulan. Bang, Nabi SAW boleh berdoa kepada Allah. Boleh? Doa kepada Allah, minta Allah tolong, bantu, datangkan Buraq misalnya. Seperti mana berlakunya Isra' dan Mi'raj. Boleh je. Tapi Nabi tak guna kaedah ini. Nak tunjukkan kepada umat ini, nak capai matlamat, kena bersungguh-sungguh. Ikut syariat ni betul. Contoh nak capai, nak kaya contoh. Tak boleh mencuri, tak boleh menyamun, tak boleh rasuah kan. Kita nak kaya kan, kita tak boleh silang begitu. Buat perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Nak senang kita menipu, nak senang kita kick orang contohnya. Tak boleh dalam Islam. Matlamat tidak menghalalkan cara kita seperti mana saya sebut tadi. Jadi Nabi pada malam tu tuan-tuan, tengok. Nabi pada malam tu, malam penghijrahan itu, Nabi saat itu kita melihat Nabi keluar. Sebelum Nabi keluar, Nabi melihat keadaan keliling rumahnya dikelilingi oleh pemuda-pemuda Quraisy datang untuk bunuh Nabi saat Nabi tidur. Itu perancangan mereka nak bunuh Nabi pada malam tersebut. Mereka dah bau awal yang Nabi akan keluar pada malam tersebut. Bang, boleh je Nabi doa kepada Allah kan, turunlah apa benda ke, angin ke, taufan ke, ribut ke kepada pemuda Quraisy. Tapi Nabi tak buat. Nabi buat apa tuan-tuan? Nabi berdoa kepada Allah. Apa Nabi doa? Surah Yasin ayat ke-9. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Tak nampak mata mereka. Nabi baca doa ini. Nabi baca doa ini. Saat Nabi keluar tuan-tuan, mereka tak nampak apa yang Nabi lakukan. Ayat ni tuan-tuan jangan guna pula saat tuan-tuan kena tahan JPJ ataupun polis. Ada orang ajar kita, kau kena tahan JPJ, polis kau baca waja'alna min baini aydihim sadda, biar polis tak nampak. Awak tak ada lesen. Awak mandu laju. Awak tak pakai tali pinggang. Memang kena saman, tak payah baca waja'alna min baini aydihim. Yang nak baca waja'alna min baini aydihim seperti mana yang kita sebut pada peringkat awal tadi. Matlamat jelas doa
dan tawakal kepada Allah. Langgar undang-undang tak boleh bang. Kau baca waja'alna min bayni aydihim. Baru ni saya hampir kena zaman. Tali pinggang tak pakai. Kita ziarah kawan, lepas balik ziarah tu, terlupa betul. Ini terlupa betul. Bukan sengaja tak nak pakai. Terlupa nak pakai tali pinggang. Corona je polis pun tahan. Cik, tali pinggang tak pakai? Ya, kita pun dengan polis dia angguk je lah. Dan waja'alna aydihim sadda fa'asyainahum fahum la yubsirun ni. Saya tak salah. Salah saya tak ada pakai tali pinggang lah. Mudah-mudahan Allah bantu saya. IC? Bagi IC. Habislah. RM300 kena saman tali pinggang tak pakai. Lepas tu dia jumpa bos dia. Saya tengok kat sisi cermin tadi, dia jumpa bos dia cakap macam mana pun. Dia bawa IC saya. Dia suruh saya jalan tu. Saya kata Alhamdulillah. Selamat aku. Berkatnya lah doa ini. Waja'alna min bayni aydihim sadda ini. Polis kata, cik, doa untuk saya. Nampak tuan-tuan kita pakai kopiah. Doa untuk saya, untuk kebaikan saya dunia akhirat. Dandanlah kita doa kepada sahabat kita yang abang polis ni. Nak menceritakan kepada kita betapalah tuan-tuan ni. Saat kita dah berusaha itu dan ujungnya kita berdoa kepada Allah. Jadi Nabi keluar tuan-tuan. Nabi naik unta pergi ke Gua Sur selama 3 hari. 3 hari. 3 hari, daripada 3 hari ke Madinah memakan masa belasan hari. Jadi Nabi menggunakan kaedah seperti manusia biasa. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga yang tuan-tuan, sekali lagi, saya nak habiskan yang 3 ni. Jadi dalam syariat Nabi Muhammad, begitulah. Tidak ada bentuk kebatinan untuk mencapai matlamat. Dan yang ketiganya tuan-tuan, syariat Nabi Muhammad ini untuk mencapai matlamat, kena ada teamwork. Kena ada amal jama'i. Kena bekerja secara kumpulan. Kita takkan berjaya kita ni tuan-tuan kalau kita bekerja secara bersendirian. Betul? Kejayaan kita ini adalah kejayaan organisasi. Jangan kita sangka aku hebat. Rupanya organisasi ni yang hebat. Kejayaan Nabi SAW berhijrah ni tuan-tuan, Nabi wujudkan namanya teamwork. Nabi wujudkan teamwork untuk sampai Madinah. Nabi wujudkan amal jama'i ini. Masing-masing ada tugas untuk capai matlamat Nabi SAW. Sama-sama bantu. Pertama, Nabi gunakan seorang pemuda yang kita sebut tadi, Mus'ab bin Umair. Jadi Nabi pergi Madinah, Nabi dah utuskan pemuda ini, sahabat ini, untuk melihat keliling-kelalang di Madinah. Rupanya dah ada info daripada sahabat ini, on off Mekah Madinah tuan-tuan. Ini timbuk Nabi, Mus'ab bin Umair. Yang Nabi sedih sangat kepada Mus'ab bin Umair ini saat perang Uhud, dia syahid dalam peperangan ini. Kain kapan tak cukup lah bang. Tarik kaki nampak kepala. Tarik kepala tutup kepala nampak kaki. Nabi sedih sangat melihat pemuda yang banyak membantu Nabi saat penghijrahan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Satu. Ini timbuk. Yang kedua tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar seperti mana yang tuan-tuan maklum. Nabi tak pergi seorang-seorang tuan-tuan. Nabi pergi bersama dengan seorang sahabat yang namanya Abu Bakar. Dan sahabat ini bukan biasa-biasa punya. Sanggup mempertahankan Nabi walaupun terkena dengan berbagai-bagai cubaan dan dugaan. Seperti mana yang tuan-tuan maklum juga, dalam gua tu macam-macam binatang itu ini, dia sanggup mempertahankan ataupun meletakkan kakinya di lubang. Yang penting Nabi tak kena kat aku pun tak apa. Oh tuan-tuan, itu namanya timbalan nazir. Oh tuan-tuan. Sebab Nabi wujudkan timbuk ini, dia macam sebenarnya organisasi, katakan masjid daripada nazir sampai ke pemeriksa kira-kira misalnya. Kalau kat surau daripada pengurusi sampai pemeriksa kira-kira. Yang menjadi teman kepada mereka, kepada nazir ini, contohnya tuan-tuan timbalan nazir. Dia membantu. Itu yang kata ulama, apabila Nabi wujudkan timbuk ini, rupanya sama dengan organisasi yang ada hingga hari ini. Yang ketiga Nabi, timbuk Nabi ialah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni seorang pemuda yang sangat berani, sanggup tidur di tempat tidur Nabi pada malam penghijrahan itu. Maknanya tuan-tuan, berani mati yo.
Lah ni kita sebut sebagai AJK Pemuda. Oh, AJK Pemuda. AJK Pemuda tuan-tuan pilih tahun ni. Pemuda pastikan dia memang pemuda. Jangan umur 60 tahun. Pastikan dia pemuda yang gagah perkasa untuk mempertahankan masjid. Begitu. Sayyidina Ali. Nabi wujudkan lagi tembok, iaitu Asma' bin Abu Bakar. Kerja dia apa tuan-tuan? Nabi duduk dekat Gua Thur. Asma' bin Abu Bakar ni kerja dia apa? Hantar makanan. Tok Syak. Oh, Tok Syak, kau jangan asingkan mereka ini. Tak ada Tok Syak ni tak makan kita bang. Asma' bin Abu Bakar, kerja dia hantar makanan ke gua. On off. Selama 3 hari. Kalau di Melaka disebut sebagai noja. Melaka dia ada noja perempuan. Kalau kita di Selangor ni, Tok Syak dia lelaki. 2 orang Tok Syak tu lelaki-lelaki. Tak ada Tok Syak wanita. Di Melaka ada. Kerja dia itulah. Hantar makanan. Itu je kerja dia. Hantar makanan on off selama 3 hari. Lalu Nabi wujudkan timbuk Nabi SAW iaitu Abdullah bin Abu Bakar. Apa kerja dia? Tugasnya ialah apa tuan-tuan? Abdullah bin Abu Bakar, kerja dia sebagai SB. Mata-mata. Oh, kena ada tuan-tuan. Kadang kita tak ada kat masjid, kita ada kita punya mata-mata. Mata-mata. Untuk menyampaikan apa saja perjalanan masjid. Contohlah tuan-tuan, perjalanan berlaku kat masjid disampaikan. Okey, berlaku begini, begitu, begini. Abdullah bin Bakar kerja dia dengar maklumat dekat Mekah. Apakah perancangan orang kafir kepada Nabi SAW? Rupanya dah dapat makluman. Yang Nabi ini diberi reward. Siapa dapat hadiahnya bla bla bla. Dapat tangkap Nabi lalu bunuh Nabi. Nabi tahu. Perjalanan perancangan mereka ini melalui Abdullah bin Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar. Nabi boleh je tuan-tuan, malaikat beritahu kan, tapi Nabi tak guna juga kaedah ini. Nabi lantik lagi seorang pemuda, Amir bin Furaihah. Kerja dia dalam bentuk keselamatan. Kerja dia tuan-tuan, saat Nabi pergi kat gua, ditutup laluan-laluan tapak-tapak Nabi SAW. Supaya mereka ni, orang kafir ni tidak kesan ke mana Nabi pergi. Mantap. Itu namanya AJK keselamatan. Kena jaga masjid dan surau. Dan akhirnya tuan-tuan, Nabi wujudkan seorang pemuda yang bernama Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid ni tuan-tuan, dia seorang musyrik. Dia bukan orang Islam. Dia bukan orang Islam, yang mana Nabi SAW gunakan khidmat orang bukan Islam ini daripada Mekah, Gua Thur tadi, ke Madinah sebagai tour guide. Oh, tour guide. Tour guide, bang, tour guide ni memang hebat. Jadi, saat dia nak keluar daripada Gua Thur ini, dia tak ikut laluan biasa. Sebab laluan biasa Nabi dah dapat maklumat daripada Abdullah bin Abu Bakar, ada JPJ dengan polis kat situ ramai. Oh, gitulah. Ada JPJ dengan polis laluan biasa ni. Maknanya kena laluan tikus. Oh, Abdullah bin Rakib, very good idea. Jadi Nabi saat berhijrah, Nabi tak ikut laluan biasa tuan-tuan. Sebab geng-geng Quraisy dah tunggu dah nak tangkap Nabi SAW. Mana Nabi tahu? Daripada Abdullah bin Abu Bakar. Lalu dibawa laluan di pesisiran pantai. Walaupun dia orang kafir, tapi Nabi guna perkhidmatan dia. Persoalan dia, kenapa Nabi nak guna orang kafir? Tak ada orang Islam kepada saat itu. Rupanya tuan-tuan, sejarah Nabi ini bukan sekadar sejarah saja. Rupanya dia terpalit dengan beberapa hukum. Saya tutup ni tuan-tuan. Apa hukum dia? Contoh hari ini. Boleh tak kita belajar dengan orang bukan Islam? Kita belajar Amerika, kita belajar England, kita belajar mana, kita belajar sana. Boleh tak hukum ni kita belajar? Guru kita itu orang bukan Islam. Jawapan dia boleh. Kita hanya belajar saja. Tapi jangan ambil lah dia punya agama kan. Hanya belajar dan kita bawa ke negara kita. Maknanya hukumnya adalah dibenarkan. Ataupun kita gunakan orang bukan Islam perkhidmatan mereka untuk ikutlah aircon ke TV ke. Dalam hidup kita begitu. Boleh ke tak boleh? Boleh. Itu pilihan tuan-tuan lah. Tapi nak menceritakan tentang boleh tak boleh? Boleh. Seingat saya tuan-tuan, tahun 70-an, kalau tuan-tuan ingat, masjid yang dibina pada saat itu siapa yang buat tuan-tuan? Yang jadi kontrak tu. Sebelum Indonesia masuk ke negara kita. Siapa yang buat tuan-tuan? Kalau tuan-tuan ingat lah. 70-an, 80-an, awal-awal tu.
masjid yang dibina, yang kita lihat kebanyakan orang bukan Islam yang bina masjid. Betul eh? Orang bukan Islam yang bina masjid. Boleh tak boleh pada saat itu? Boleh. Tak jadi masalah. Yang penting matlamatnya sampai. Seperti mana yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada option orang Islam, bagilah orang Islam kan. Itu adalah lebih baik. Nak menceritakan tentang hukum itu sendiri. Boleh tak boleh? Jawapan dia adalah dibenarkan oleh syarak. Jadi begitulah tuan-tuan perbincangan kita pada malam ini mengenai dengan objektif penghijrahan Nabi SAW ini. Mudah-mudahan hadirnya, datangnya tahun baru ini, kita kena berusaha untuk nak sentiasa berubah dalam hidup kita menjadi insan yang lebih baik daripada yang baik. Jadi saya akhiri tuan-tuan dengan aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.